الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Alhamdulillah, saya muliakan Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam ini selepas daripada salat maghrib. Saya diminta untuk membicarakan tentang beberapa perkara berkaitan dengan puasa, antara pedoman dan juga nasihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Islam mempunyai dua unsur yang penting di dalam pensyariatan mana-mana bahagian daripada Islam. Antaranya adalah puasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat ini dalam berbagai bentuk pemfarduan. Ada yang hadir ataupun yang datang dalam keadaan kita perlu melakukan sesuatu seperti salat. Kita perlu bergerak tubuh badan. Ada yang memerlukan kita mengeluarkan sedikit daripada harta kita seperti zakat. Dan ada yang kita perlu untuk travel, bermusafir jauh untuk memenuhi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan puasa difardukan kepada kita dengan perkara yang paling simple, iaitu tahan daripada makan dan minum dan beberapa perbuatan yang diharamkan oleh Allah yang membawa kepada batalnya puasa. Maka kalau kata kita Allah rezekikan umur puluhan tahun, mungkin puasa yang telah kita mungkin belasan tahun kita sudah baligh, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Maka kita telah pun berpuasa mungkin 10 ke 20 tahun, 30 ataupun 40 tahun. Malangnya bukan sahaja dalam isu puasa, dan kebanyakan daripada amalan ibadah kita tak banyak review ataupun buat revision, ulang kaji terhadap amalan ibadah kita. Dengan makna kata, kita tidak melihat ia daripada sudut disiplin Islam. Disiplin Islam. Kebanyakan daripada kita, dia akan jadi orang yang syok sendiri. Dahulu kadang-kadang kita ni, alhamdulillah, Allah rezekikan kita di Malaysia kelompok manusia yang dia rasa dia pakar dalam semua bidang. Bila berlakunya kehilangan MH370, kita menjadi pakar aviation expert. Bila ada pilihan raya kecil, kita akan jadi political scientist. Dan bila ada isu tentang DNA babi dan gelatin, kita akan jadi mujtahid mutlak. Saya tengok setelah dikeluarkan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan pandangan beliau membenarkan ataupun tidak mengharamkan kewujudan DNA di dalam makanan dan untuk dimakan. Kalau tengok di komen-komen di Facebook ataupun di mana-mana, mungkin sebentar tadi saya tengok di Awani, web Awani, hebat dah. Dia katakan Quran dah kata haram, buat apa pergi halalkan? Macam Qaradawi tu bodoh sangat, tak tahu. Tuan-tuan, dalam agama beza antara babi seketul letak depan kita, kita makan, dengan DNA, perkara yang berbeza. Jangan samakan. Tu kalau kata modal ada RM10, jangan buat macam ada capital 1000. Tu sebab saya kata kebanyakan daripada kita merasakan kita masuk dalam puasa Ramadan, nanti dia akan buat, ni batal. Mandi lebih-lebih ni, mandi jadi apa? Makruh ni. Gosok gigi ni makruh ni. Sebab tu saya kata revision perlu dibuat dengan cara dia, disiplin dia, yang kita akan lihat dalam proses yang dinamakan usulul fiqh. Oleh yang demikian,
Sebagai contoh, saya habiskan dulu isu. Apabila DNA itu telah pun berubah ataupun dia datang dan dia ada perubahan terhadap DNA, ia tidak akan sama hukum dia. Sebab itu fuqaha berbincang, apabila kita ada emas yang bukan kita pakai, bukan isteri kita pakai, kita simpan emas dalam rumah kita ataupun di bank yang kita tak gunakan sebagai aset kita, kalau dia dalam bentuk emas yang betul itu, ia perlu dizakatkan. Tetapi bila emas itu telah pun contoh dioksidakan, berubah daripada sisi kimia dia, maka dia tidak wajib dizakatkan. Sebab agama address isu pada the actual physical thing, bukannya setelah dia berubah itu ini. Sebab itu bila kita tak tahu, sebab itu Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan Rasul, okey, hendaklah dia berkata baik. Termasuk dalam perkataan baik ialah dia tahu tentang apa dia kata ataupun diam. Baca hadis yang tak berbaris pun tak lepas lagi. Memberikan pandangan, tak apa, saya tak ada masalah you nak pertikai. Tetapi dia sendiri tak tahu apa, kemudian dengan memberikan pandangan-pandangan yang tidak sepatutnya. Maka Ramadan akan datang rezeki kalau Allah memberikan kepada kita, tuan-tuan, di kalangan tabi'in dan salafus salih, antaranya Al-Mu'alla bin Fadl dan Yahya ibn Kathir meriwayatkan di kalangan para salaf berdoa kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Alhamdulillah, dalam setahun dua ini kita melihat bahawa masyarakat Islam apabila belum sampai Ramadan, dia dah ada semangat untuk Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan mereka berdoa, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallim li mutaqabbala. Ya Allah, engkau sampaikanlah aku kepada Ramadan, sampaikanlah aku kepada Ramadan itu dalam keadaan baik dan sejahtera, dan sampaikanlah aku dalam Ramadan itu dalam keadaan aku amal ibadah aku diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mohon tiga benda ini. Ada orang yang tak sampai kepada Ramadan, kita tak tahu dalam mungkin 2 hingga 3 minggu ini untuk sampai kepada Ramadan, kita tidak tahu apakah nasib kita. Kadang-kadang kita masuk dalam Ramadan, Allah tentukan kita tiba masuk hospital, tak dapat puasa. Keberkatan Ramadan itu beza. Baca Quran dalam Ramadan, dalam baca Quran dalam Syawal, keistimewaannya berbeza. Dan apabila kita dapat pula melakukan ibadah dalam Ramadan, kita mohon Allah terima pula. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, rubba saim, mungkinlah orang yang berpuasa itu laisa lahu illal ju', tidak ada melainkan lapar sahaja. Allah tak terima apa. Puasa itu wajib dibuat, tetapi kadang-kadang kita takut pahala Allah tidak rezekikan kepada kita. Okey, kita kalau nak melihat kepada, kita akan melihat sedikit daripada perbincangan dalam puasa. Untuk yang mudah, mungkinlah ada antara buku yang baik adalah buku yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Ibn Ali Al-Halabi dan Syekh Salim Eid Al-Hilali. Ada buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Imam Syafi'i dengan tajuk Meneladani Rasulullah dalam Berpuasa dan Hari Raya. Dalam kitab Arab, dalam bahasa Arab, kitab Arab, judul asli dia adalah Sifatus Saumin Nabi fi Ramadan, sifat puasa Nabi dalam Ramadan, dan Ahkamul Aidain fi Sunnatil Mutahharah, dan hukum hakam 2 hari raya di dalam sunnah yang suci. Namun mungkin kita, setengah daripada kita mungkin buku ini kita tak jumpa dan sebagainya. Tuan-tuan, saya cadangkan antara buku yang baik, antara raw material yang baik adalah kita sebagai contoh ada buku Sahih Al-Imam Al-Bukhari contoh. Kita ada di rumah ataupun di masjid ada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kalau dalam cetakan buku saya daripada cetakan Darul Fayha dan Darus Salam, pada bab yang ke-30, bab yang ke-30 daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah Kitabus Saum, kitab puasa.
Dalam bahasa Arab, buku ini dinamakan sebagai kitab. Ini kitab. Tetapi topik di dalamnya juga dipanggil sebagai kitab. Okey? Bab yang pertama, bab yang kedua, bab itu dalam buku hadis atau kebanyakan daripada buku-buku turas Islam akan panggil dia kitab. Dalam bawah bab itu ataupun kitab itu adanya subtopik. Subtopik itu dipanggil sebagai bab. Okey, dalam bahasa ataupun penulisan fiqh silam. Maka dalam bab yang ke-30, kalaulah kita pun gagal ataupun susah nak cari buku-buku ni, okey, tak tahu nak mana, kadang-kadang tuan-tuan kita perlu memilih sedikitlah buku bacaan kita. Ambil buku-buku tentang Islam yang dia ada selalu benda yang bagus adalah dia ada footnote, nota kaki di bawah. Di mana hadis itu datang? Adakah hadis itu sahih ataupun tidak? Dia tulis, bermaksud penulis buat kerja sedikit. Bukan penulis letak disebutkan Nabi SAW al-hadis. Selalu saya sebutkan, bukan semua yang dinamakan ataupun dibacakan sebagai hadis adalah hadis. Kemungkinan besar ia bukan hadis. Dan kebanyakannya adalah memang bukan hadis langsung. Ia adalah hadis-hadis yang palsu yang direka di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar yang menyatakan bahawa utlubul ilm walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Orang kata dia adalah hadis. Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi kata ini bukan, ia hadis walaupun ia disandarkan kepada Nabi, tetapi ia bermasalah. Ia hampir-hampir kepada hadis palsu. Tidak halal dibacakan di hadapan orang, melainkan menyatakan bahawa hadis ini tidak sahih. Orang kata utlubul ilm minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu daripada buayan ke liang lahat. Ini bukan hadis yang sahih. Apa lagi? Begitu banyak dalam masyarakat kita hadis yang tidak sahih menyatakan siapa membaca surah bukan Al-Qari'ah untuk tidak menjadi miskin, setiap malam dia baca hadis, dia baca surah tersebut. Okey? Itu bukan hadis Nabi. Nabi tak pernah kata. Ada yang Nabi kata sebelum daripada tidur membaca suratul Mulk, ia hadis sahih. Membaca ayatul kursi, ia hadis sahih. Tetapi bercampur antara keduanya. Oleh yang demikian kita memerlukan pada kurun ini, pada zaman ini, orang yang menulis, meletakkan hadis, meletakkan di mana hadis itu dijumpai dan apa status hadis tersebut. Maka orang tanya, ustaz, saya bukannya ustaz untuk tahu hadis itu sahih ataupun tidak. Okey? Sebab tu saya mencadangkan yang antaranya sahih Al-Imamul Bukhari. Tuan-tuan buka dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab ataupun kitab puasa. Tuan-tuan belik satu persatu. Imamul Bukhari meletakkan pada Kitabus Shaum, pada kitab yang ke-30 dengan sejumlah hadis dengan by numbers 116 hadis di dalam Kitabus Shaum, 116 hadis di dalam kitab puasa. Tuan-tuan nak cari tentang kelebihan Ramadan, tuan-tuan akan jumpa. Tuan-tuan cari tentang hukum hakam, tuan-tuan akan jumpa. Contoh, kalau tuan-tuan membuka dalam Kitabus Shaum dalam bab yang kedua, tuan-tuan akan berjumpa tentang kelebihan puasa, fadlus saum. Imamul Bukhari meriwayatkan hadis yang banyak. Dia juga menyatakan puasa itu sebagai kafarah, pengampunan dosa. Nabi SAW menyatakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Kata Al-Imam Bukhari, dia meriwayatkan daripada gurunya Ali bin Abdullah, daripada Sufyan, daripada Jami', daripada Abi Wa'il, daripada Huzaifah, daripada Umar. Umar bertanya soalan dan Huzaifah menjawab yang pada hakikatnya bukan hadis yang Umar mau, tapi Huzaifah sebut tentang hadis tersebut. Huzaifah kata Nabi SAW menyebutkan fitnah
dosa kita lakukan terhadap ahli keluarga, terhadap harta kita, terhadap jiran kita, mungkin kita tak laksanakan tanggungjawab sebagai suami yang sempurna, ada dosa. Maka Nabi SAW kata tukaffiruha, Allah mengampunkan, ia ditimbal balik dengan salat, dengan sedekah, dengan puasa. Kelebihan itu ada. Ia tidak memerlukan kepada kita untuk mencari, ustaz, walaupun hadis ni tidak sahih, tak apalah. Tuan-tuan, telah mencukupi hadis-hadis yang sahih untuk menyokong, menyatakan bahawa menjadikan dia fadailul a'mal kepada kita, fadilat untuk berpuasa. Maka sebab tu saya katakan, kita nak cari fadilat puasa, di dalam Sahih Bukhari ada. Tuan-tuan nak mencari tentang hukum dalam puasa, sebagai contoh kita tanya, bila saya nak mulakan puasa, ustaz? Bila saya diharamkan puasa? Saya diharamkan makan dan minum ketika puasa. Allah sebut dalam Quran, tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Okey? Kamu dapat membezakan di antara benang hitam dan benang putih. Kalau kita melihat dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, Adi bin Hatim, sahabat Nabi SAW menyatakan, aku tidur pada waktu malam, aku meletakkan 2 helai benang hitam dan putih di bawah bantal aku. Kemudian setiap kali dia terjaga, dia tengok sampai ke subuh, dia kata tak nampak. Wa asbaha, dan dia pada waktu pagi dia pergi jumpa dengan Nabi dan dia bertanya dengan Nabi. Nabi kata antara gelapnya malam dan cerahnya siang. Tapi di mana pembeza dia? Imsak ke ataupun azan? Masalahnya imsak kita tak ada masalah, kata oh berjaga-jaga, tak ada masalah. Tetapi pada waktu imsak tidak diharamkan makan. Tidak diharamkan sama sekali makan pada waktu imsak. Bahkan kita diminta untuk melambatkan sahur. Tuan-tuan, sahur adalah, dalam bahasa Arab, sahur adalah makanan sahur kita. Contoh kita makan pagi itu adalah nasi berlauk isteri kita masak dengan lauk apa. Nasi itu dinamakan sahur, yang dipanggil sebagai isim maf'ul. Benda yang kita makan time suhur itu dinamakan sahur. Sebab tu Nabi kata ni'mas sahuri at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur itu adalah tamar. Okey? Takkan makan tamar je, ustaz. Ni 12 jam nak kena tahan. Tak, kita makanlah apa sekalipun, tetapi salah satu daripada meal kita adalah dates ataupun tamar itu tadi. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari ni. Kita tanya, kita persoalkan, bila kita nak betul-betul ni, yang betul-betul haram makan. Kalau tuan-tuan buka dalam bab ke-17 dalam Kitabus Saum Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Nafi' an Ibn Umar wal Qasim ibn Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari menyebutkan sanad dia menyatakan bahawa daripada Aisyah menceritakan, dia menyatakan bahawa anna Bilal kana yu'adzinu bil lail. Adapun Bilal, dia azan pada waktu malam. Bila pada waktu malam ni? Sebab salat subuh Nabi ada berapa kali azan? 2 kali azan. Sampai sekarang di Mekah dan di mana, dan di kebanyakan di negara Arab, dia buat 2 kali azan. Dan kita patut juga mulakan di negara kita menghidupkan kembali sunnah ini untuk azan 2 kali. Itu yang sunnah. Itu yang sunnah, tuan-tuan. Bacaan Quran ke, kita baca apa sebelum daripada itu, ia tidak wujud pada zaman Nabi. Yang sunnah dia apa? Azan 2 kali. Jarak dia apa? Dia lebih kurang dalam 45 minit, mungkin ke sejam. Okey? Bahkan di kalangan fuqaha ada melarang benda ni, sehingga boleh mengganggu orang yang tidur, orang yang sedang tahajud, budak kecil yang sedang tidur. Okey, maka sunnah kekal dengan azan seketika, dan kemudian ada satu masa dan kemudian diazankan pada waktu yang memang masuk. Kata Aisyah,
Anna Bilal, sesungguhnya Bilal akan azan pada waktu malam. Bermaksud kalau kata subuh itu masuk pukul 6, dia azan lebih kurang dalam 5 suku. Contoh dia 5 suku pagi. Bagi tahu dah hampir kepada subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulu washrabu hatta yu'adzin ibni ummi maktum. Makan dan minumlah kamu. Mana nak jumpa tuan-tuan boleh buka Sahih Bukhari. Nabi kata makan dan minumlah kamu sehingga kamu mendengar azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Dan maka kerana sesungguhnya bila Abdullah ibnu Ummi Maktum tidak akan azan melainkan telah masuknya waktu fajar, iaitu masuk waktu subuh. Bermaksud bila sahaja azan itu kita dengar, kita stop. Itu adalah waktu terakhir. Pandangan menyatakan bahawa tidak boleh makan ketika waktu imsak, pandangan itu lemah kerana hadis Nabi ini ada. Betul? Nabi kata makan dan minum sehingga kamu dengar azan bila azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bahkan di dalam hadis yang sahih dan juga yang makbul, Nabi sebut apabila kita makan, contoh kita minum, kita mungkin tak sedar, kita makan, kita tengok oh tak dengar azan, tadi dah azan, kita mungkin terlelap 5 minit, kita bangkit, rupanya tinggal 3-4 minit kita baru nak makan, dan tiba-tiba kita pegang di tangan kita air dan kita minum. Tengah-tengah nak letak tu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangan masih lagi pegang air, mulut ada lagi baki makanan. Kalau tak telan kita jadi apa? Seret lagi. Jadi macam mana apabila tangan Nabi SAW kata ambil sahaja daripada air itu dan minum, wa qadha hajatu wa yaqdi hajatahu, kata Nabi, dia minum yang ada pada tangan. Jangan kita loya buruk, ustaz, jadi saya makan dua-dua belah tangan. Tiba-tiba ada azan, jadi saya ada dua-dua belah tangan saya masih lagi ada makanan. Sebelah pegang nasi, sebelah minum air. Tak. Okey? Islam mengajarkan makan hanya dengan tangan kanan. Okey? Jadi kita pegang dan kita habiskan hajat kita dengan air kita minum. Habiskan yang berada di tangan. Itu disebutkan di dalam hadis. Itu yang saya maksudkan pada awal tadi, kenapa bagaimana kita nak buat revision, how to review our deeds and action di dalam salat, di dalam puasa. Okey? Ada hadis itu sokongan dia. Kita tak boleh hanya menyokong dengan idea kita. Oh, saya rasa benda ni batal. Tuan-tuan, buang satu pandangan, sungguh beratlah untuk puasa ni. Termasuk sikit batal, itu sikit batal, ini sedikit batal. Tak. Itu tak berlaku. Allah ini yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, kata Allah dalam suratul Baqarah. Allah mahukan daripada kamu kemudahan, Allah tak mahukan daripada kamu kesusahan. Oleh yang demikian, ada banyak perkara dalam hidup kita, dalam amalan kita, kadang-kala ia menjadi begitu susah kerana ia tidak bersandarkan kepada sunnah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan banyak perkara. Nabi janjikan kepada orang yang berpuasa itu syurga. Nabi menyatakan bahawa besarnya puasa ini seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, firmanullah, kullu amali ibni adam lahu illa siyam, setiap amal perbuatan manusia itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kerana puasa itu untuk aku secara khusus, aku yang akan berikan dia sendiri pahala ataupun balasan. Maksudnya di akhirat nanti Allah akan beri pahala khusus, balasan khusus kepada orang yang kuat puasa. Okey? Bahkan Nabi kata, saya potong, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil misk, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Kita kena ingat hadis ini jelas menyatakan bahawa bau itu seperti kasturi ataupun lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah, bukan di sisi kawan kita. Okey? Bukan kita kata saya puasa takkan mulut saya busuk, Nabi kata wangi. No, yang wangi di sisi Allah. Kawan kita bercakap dengan dia,
pukul 4 petang memang akan bau busuk kerana perut kita kosong. Oleh yang demikian, ia tidak menjadi kesalahan untuk kita memberus gigi. Memberus gigi, tapi jangan melampau. Kata Al-Imam Tirmizi meriwayatkan pandangan Al-Imam Syafi'i, menyatakan Al-Imam Syafi'i disebutkan oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dalam fiqh sunnah, Al-Imam Syafi'i tidak melihat perkara ini bermasalah untuk kita berus gigi ataupun siwak, sama ada di awal pagi ataupun di akhir siang, even lepas asar. Tidak ada perkataan kata makruh dan sebagainya. Pandangan itu tidak kuat. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan perkataan Al-Imam Syafi'i dengan menyatakan bahawa ia tidak bermasalah. Dan Allah memberikan banyak, tuan-tuan, kepada kita perkara di dalam puasa ini. Pertama, di dalam Islam, khususnya puasa, dia ada dua bahagian yang penting. Yang pertama, kita melakukan ibadat ini dalam keadaan yang ikhlas. Kita ada motivasi. Kita ada sesuatu yang Allah janjikan kepada kita. Allah telah berikan, Allah janjikan sesuatu bila kita buat, aku mengharapkan perkara ini. Sebab di akhirat esok, dia tidak ada pilihan yang ketiga. Sama ada you pergi ke neraka atau pergi ke syurga. Mentaati Allah dengan ikhlas kerana Allah, dan kita pun tidak mahu masuk ke neraka, dan kita mahukan, kita harapkan Allah rezekikan kita syurga. Maka tidak menjadi masalah untuk kita kata, aku buat ni supaya aku dapat lari daripada neraka. Aku dapat masuk syurga. Ia tidak menjadi syirik, tuan-tuan. Tidak menjadi syirik kalau ada dalam hati kita, kita rasakan bahawa dengan amal saleh ini kita mengharapkan juga syurga daripada Allah. Selain kita melakukan dia kerana Allah semata-mata, dan syurga itu ya apa yang dijanjikan oleh Allah. Tak benar siapa kata siapa yang beribadat ini di dalam hatinya merasakan dia nak masuk ke syurga, ia menjadi syirik kerana ada dalamnya buat niat selain daripada Allah. Dah. Quran menjanjikan. Quran kata apa? Man amala wa man ya'mal amalan salihah. Banyak ayat. Siapa yang buat amal salih, betul? Min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Dan dia adalah orang-orang lelaki dan perempuan, kami akan masukkan dia ke dalam syurga. Kan Quran sebut kita buat amal salih, laki ke perempuan ke, masuk ke syurga. Yang janji ni bukan kita. Yang janji siapa? Allah Azza wa Jal. Kalau kita buat dengan ikhlas kerana Allah, dan kita tahu di penghujung kehidupan ini tidak akan pergi melainkan sama ada syurga ke neraka, dan kita sudah tentu akan merasakan ke syurga itu satu-satunya pilihan yang terbaik, kerana yang sebelahnya adalah neraka Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Nabi SAW menyebutkan banyak benda. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata tentang syafaat bagi orang yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Hakim dan Abu Nuaim daripada jalan Huyai bin Abdullah dan Abdul Rahman Al-Hubuli daripada Abdullah ibn Umar. Ini cara orang belajar hadis. Ini cara orang belajar hadis. Dia ketahui di mana takhrij dia. Belajar hadis, dia bukan saja, tuan-tuan, datang kat kita, kita belajar dan kata, tuan-tuan, kelebihan daripada hadis ini adalah sekian-sekian. Itu salah satu yang dipanggil namanya syarah hadis. Dalam ilmu hadis dia ada banyak. Dia ada jarh wa ta'dil, dia ada ilmu tarikh, dia ada ilmu ruwat, dia ada bagaimana membezakan antara yang sahih tidak sahih. Itu semua ilmu alat yang membawa siapa yang kata, daripada dia sampai kepada siapa, sahih ataupun tidak. Once ia adalah authentic ataupun sound narration, maka kita akan ambil riwayat tersebut. Okey, hadis ini dengan rijal yang sahih seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami. Okey, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamati. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwata fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi. Qala fayushfa'an. Kata Nabi SAW, puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Apa maksud memberikan syafaat? Bukan Quran dan juga puasa itu datang memberikan bantuan dan syafaat, tak.
Sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat asal dia siapa? Allah Azza wa Jal. Nabi, Quran, puasa adalah medium kita dapat. Mentaati Nabi, ikut cara Nabi, sayang Nabi menyebabkan kita mendapat kota syafaat yang diberikan kepada Nabi. Macam mana kita tahu benda ni? Kita tengok hadis part yang seterusnya. Yaqulus siyam, dan berkata puasa, ya Rabb, wahai Tuhanku, Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat, maka perkenankanlah aku untuk memberikan kepadanya syafaat. Sebab puasa nak bagi pun terpaksa minta kebenaran daripada siapa? Allah. Nabi akan beri dengan kebenaran Allah Azza wa Jal. Okey? Sebab itu perkataan madad ya Rasulullah, minta tolong wahai Rasulullah, boleh membawa kepada syirik. Tuan-tuan, minta tolong hanya kepada siapa? Allah. Tak ada siapa yang Nabi pun tak boleh bantu kita. Nabi hanya perantara. Nabi, kelebihan Nabi, Nabi Rasul, Nabi adalah seorang Nabi mulia, padanya keberkatan ya kita letakkan. Tetapi ada beza meletakkan taraf ketuhanan dengan taraf kenabian. Yang memberikan kita, ini perlu jelas tuan-tuan. Jangan kita sakan sangat untuk sayang kepada Nabi sehingga kita tak dapat membezakan perkara ini. Perkataan-perkataan madad ya Rasulullah, ia bahaya. Pertolongan kita minta daripada Allah Azza wa Jalla semata, tanpa selain daripadanya. Ada orang jumpa dengan Nabi dalam hadis yang sahih, dia bersyair, dia kata, padanya di hadapan kami Nabi yang tahu tentang yang dahulu dan akan datang. Nabi marah, Nabi kata, tukar bab tu, aku tak tahu yang akan datang. Nabi tahu tak yang akan datang? Dalam hadis Nabi sebut. Tetapi bukan Nabi yang tahu. Allah Ta'ala memberikan kepada Nabi wahyu. Sebab perkara ni perlu clear. Bila puasa kita lakukan, kita buat puasa ini, puasa akan datang ke hadapan Allah dan membela kita, menjadi lawyer kepada kita. Tuhan, dia ini tahan syahwat dan makan kerana aku puasa. Kerana aku ni puasa, dia taat kepada engkau, aku minta kepada engkau berikan kepada dia syafaat. Quran datang, kita yang hari-hari baca Quran, antara sebelum daripada nak makan, kita bangkit awal dalam mungkin sejam ke 2 jam awal untuk sebelum makan sahur. Okey, kita baca Quran, kita tahan setiap pagi lepas daripada salat subuh kita baca Quran, lepas maghrib kita baca Quran, ada waktu senggang kita baca Quran. Quran itu akan datang di hadapan Allah dan menyatakan, ya Allah, dia ini aku telah mencegahnya daripada tidur pada waktu malam. Sebab apa? Baca Quran. Maka perkenankanlah syafaat untuk dia. Maka dengan keduanya, kata Nabi SAW, kita mendapat syafaat. Tuan-tuan, untuk kita dapat, muslimin muslimat, untuk kita pergi kepada Allah, untuk klaim tempat kita di dalam syurga, takkan mampu. Untuk kita buat dosa itu lebih mudah daripada kadang-kala kita buat pahala. Kadang-kala kita nak salat, kita nak wuduk, walaupun wuduk itu boleh menggugurkan dosa kita. Kadang-kala wuduk kita pun tak faham kita buat wuduk kita macam mana. Tak mengikut sunnah Nabi pun, tata cara macam mana Nabi buat. Tetapi dengan kita, kadang-kala kita tambah benda-benda yang lain, dengan puasa, dengan Quran, ia mampu menjadi pembela kita di hadapan Allah. Sebab itu masuk ke syurga ni bukan amalan kita, rahmat Allah. Kita nak minta tolong ke Allah, kita minta, ya Rabb, tolonglah aku. Allah tengok pada kita, tuan-tuan. Allah kata dia ni tahu, dia ni ada Tuhan yang akan bantu dia. Allah merasa sayang kepada kita apabila kita meletakkan kemuliaan Allah sebagai yang maha kaya. Rahmat itu datang dengan sayangnya Allah kepada kita, untuk menilai kita punya amal ibadah saja. Aku ni bukan saja aku ustaz, aku imam, aku buat salat ni cukup semua, aku rasa letih dah nak buat ni, masuk syurga dah pun. Tuan-tuan, jangan. Sebab itu rahmat Allah ini datang kadang-kala daripada benda yang kita tak sangka-sangka. Kita tengok orang yang susah berada di luar, kita bagi, ketika kita beri itu jiwa dan perasaan kita merasakan, ya Allah bantulah dia. Perasaan itu yang Allah kira.
Amalan kita buat, Allah kira juga perasaan itu. Bila amalan itu dibuat, amalan itu dilakukan, oleh yang demikian Allah memberikan rahmat daripada sisi dan perkara-perkara itu. Yang kedua, selain daripada kita rasakan bahawa adanya jiwa kita ni, okey, kita ada perasaan melakukan amal ibadah tersebut. Yang seterusnya kita buat adalah tata cara yang kita buat itu mesti mengikut tindakan dan cara yang Nabi SAW ajar. Sebab tu kita kena baca hadis, bila Nabi mula puasa, bila Nabi akhir puasa, bagaimana salat malam Nabi, bagaimana Nabi itu dan ini, semua kena sama dengan Nabi SAW. Pertama daripada sisi jiwa dan perasaan kita yang ikhlas. Yang kedua daripada tindakan amalan ibadat kita mesti menepati Nabi, tata cara Nabi SAW. Sebelum daripada itu, saya ingin ingatkan untuk kepada kita pun muda, dan kita tahu kadang-kala dalam masyarakat kita ada orang, dan kita pun kadang-kala bila masuk Ramadan dia menjadi lawak biasa. Dia kata, aku berazam tahun ni nak puasa penuh, selama aku hidup aku ada kantoi ya. Tuan-tuan, perkataan ini walaupun kadang-kala kita rasakan ia jenaka, ia perkara yang besar. Bagaimana rukun 5 Islam kita boleh rasa benda ni tak kita tinggal macam melawak. Aku ni rasa macam syahadah ni aku buat kot, tak apalah besok aku ulang lagi. Tuan-tuan rasa boleh macam tu? Jangan jadikan benda ini lawak, dan jangan benarkan lawak ini berada dalam masyarakat kita. Ada hadis yang kadang-kala ada hadis yang lemah dan tidak sahih pun. Okey? Antara yang hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq, ada yang menyatakan kalau kita tinggal puasa secara tidak ada keuzuran, kita ganti setahun penuh sekalipun, ia tidak akan sama. Hadis itu lemah, okey, dan tidak sahih. Namun di sana adanya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga dalam Tuhratul Ashraf, Ibn Hibban dalam Zawaid, Al-Hakim daripada jalur Abdurrahman ibn Zaid ibn Jabir, daripada Salim bin Amr, daripada hadis ini sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia menyatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bainama ana naim atani rajulan fa akhadha bi dhabu'i fa ataya bi jabalan wa ara fa qala is'ad fa qultu inni la utiquhu fa qala sanusahhilu laka فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. Kata Nabi, aku pernah bermimpi. Nabi bermimpi. Mimpi Nabi adalah wahyu. Aku didatangi 2 orang lelaki, keduanya menarik lenganku dan membawaku ke sebuah gunung yang tinggi, seraya berkata, naiklah engkau wahai Muhammad. Aku menyatakan aku tak mampu. Keduanya berkata, kami akan memudahkan untukmu, iaitu dia akan bantu Nabi naik gunung tersebut. Maka aku pun menaikinya hingga ketika aku sampai di atas puncak kegelapan gunung itu, tiba-tiba ada suara yang sangat kuat, sangat keras. Aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah jeritan para penghuni neraka. Aku bertanya lagi, dia membawa aku berjalan, dan tiba-tiba aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di tumitnya. Mulut mereka robek, dan robekan itu mengalirkan darah, koyak. Kemudian baginda bertanya, siapakah mereka? Mereka yang berdua itu tadi menjawab, mereka adalah orang yang berbuka puasa sebelum tiba waktunya, bermaksud puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah kewajipan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bunyal islamu ala khams, terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terbinanya Islam atas 5 perkara.
bersyahadah. Yang kedua, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji bagi siapa yang mampu. Maka ia bukan perkara yang mudah bagi orang yang, kata Al-Imam Az-Zahabi, orang yang meninggalkan puasa itu dengan sengaja, dia termasuk di kalangan kelompok zindiq, munafik, bahkan imannya boleh diragui, kata Al-Imam Az-Zahabi. Okey, tapi kita kena tengok juga, kalau kawan tu memang dah belajar, memang dia tahu, baru kita boleh tegur kasar. Tetapi kalau dia baru nak kenal Islam, memang datang keluarga yang memang tak kenal agama, kita kena dakwah, kena slow, jangan melampau. Okay? Ada orang dia bermusuh dengan Islam, dia tahu, dia faham, dia melawan Islam. Itu berbeza dengan orang yang tidak tahu. Okay? Dan ada beberapa hadis, 3 hadis yang masyhur dalam masyarakat kita. Sebelum saya mungkin memberikan sedikit pandangan umum terhadap hukum hakam, ada 3 hadis yang sering dibaca dalam masyarakat kita yang tidak sahih. Antaranya, tuan-tuan, dalam banyak benda, dalam Sya'ban sekalipun ada hadis-hadis yang tidak sahih. Okey? Bahkan dalam Ramadan, tapi kita fokuskan pada malam ini Ramadan. Mereka menyatakan Nabi bersabda, hadis ini dhaif. Hadis ini bukan saja dhaif, ia adalah palsu. Hadis ini maudhu'. Masalahnya pada Jarir bin Ayyub Al-Bajali. Okey? Lisanul Mizan Ibn Hajar meletakkan bahawa dia ini adalah masyhur dengan kedhaifan dia, dan dia juga menyatakan perkataan Abu Nuaim, menyatakan bahawa satu hadis ini adalah maudhu'. Bukhari menyatakan hadis ini munkar. An-Nasa'i menyatakan bahawa rawinya, iaitu Jarir bin Ayyub Al-Bajali ini adalah matruk. Okey? Ada nanti kalau katakan ada orang baca, kita janganlah tegur, takut dia malu, tapi kita sendiri jangan sebut hadis ini, sebab hadis ini palsu. Tidak halal bagi Muslim membacakan hadis palsu, melainkan menyatakan kepalsuan dia. Mereka menyatakan hadis Nabi, "Lau ya'lamul ibadu ma fi ramadhana latamannat ummati an yakuna ramadhanu sanata kullaha. Innal jannata latazayyanu li ramadhana min ra'sil hauli ila al-haul." Seandainya hamba-hamba ini, yakni bermaksud hadis qudsi, mengetahui hadis Nabi. Minta maaf, ia hadis Nabi. Seandainya hamba-hamba ini mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan, nescaya umatku akan terus berangan-angan agar Ramadan tersebut berlangsung sepanjang tahun. Sesungguhnya syurga itu akan berhias diri sepanjang untuk menyambut Ramadan dari awal tahun sampai akhir tahun. Hadis dia panjang. Tuan-tuan, walaupun hadis ini dia mempunyai maksud yang baik, tetapi ia bukan hadis Nabi. Kalau kita kata ada orang kata tapi tak sandarkan kepada Nabi, okey, tak ada masalah. Tapi bila kita kata tuan-tuan Nabi SAW kata, kita baca hadis ini, dia bermasalah. Sebab Nabi SAW menyatakan hadis mutawatir, kata Nabi, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa menipu atas namaku, siap tempat duduknya dalam neraka. Aku tak kata, dia kata. Dia bukan style Robin Hood, tuan-tuan. Okey, dia bukan style Robin Hood, asal baik cakap dak. Apa yang Nabi kata, kita kata. Nabi tak kata, kita stop, jangan kata. Kalau kita nak kata, oh adalah orang kata, ada ulama kata, tak apa, itu boleh lagi kita pertimbangkan, walaupun mungkin itu bukan para ulama kata. Tetapi bila once ia sampai kepada Nabi dan kita secara jenayah menyandarkan kepada Nabi, ia akan bermasalah. Kita boleh bawa dosa, dan di antara dosa-dosa yang besar. Okey? Hadis yang kedua, dia akan baca hadis, "Wahai sekalian manusia, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung. Satu bulan di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Allah telah menjadikan puasa bulan itu wajib." Hadis ini masyhur. Okey? Sedangkan qiyamul lail itu sebagai ibadah sunnah. Barang siapa mendekatkan diri pada bulan itu dengan satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melaksanakan kewajipan di luar bulan itu, dan ia merupakan bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan bahagian akhirnya adalah penyelamatan daripada neraka. Okey, dia pisahkan antara 3, yang awal itu rahmah, yang tengahnya maghfirah, yang akhirnya itqum minan nar. Ini hadis yang tidak sahih.
terlalu dhaif. Okey? Hadis ini mungkar kata Ibn Abi Hatim daripada ayahnya dalam Ilalul Hadis. Tidak halal untuk kita baca dan ambil dan bacakan di hadapan manusia. Okey? Yang kata 3 pecah awal rahmat, tengah maghfirah, akhir, keseluruhannya adalah 3-3. Allah ampunkan keseluruhannya. Allah berikan rahmat keseluruhannya, dan Allah menjauhkan kita daripada api neraka dengannya. Seterusnya, hadis yang ketiga selalu dibaca, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu sihat. Ini tidak sahih. Nabi tak pernah, tidak dikenali daripada hadis-hadis yang sahih. Sumu tasihu, ia berstatus matruk kerana padanya Ibn Adi Al-Kamil fi Du'afa, Ibn Adi sebut adanya rawi yang suka berbohong. Okey? Dan ada yang menyatakan Dhahak yang tidak pernah mendengar hadis ini daripada Ibn Abbas. Okey, yang kata sumu tasihu, kita kata, oh betul, kita puasa ni menyebabkan kita ni sihat, betul. Saya kata kaedah dulu, bukan semua perkataan betul itu, semua perkataan Nabi adalah benar. Semua yang Nabi kata itu adalah benar, tetapi bukan semua yang Nabi kata itu, bukan semua benda yang benar itu Nabi kata. Okey, faham? Apa yang Nabi kata itu adalah kebenaran, tetapi bukan semua benda yang benar itu adalah Nabi kata. Kita sakit kepala, kita ambil Panadol, hilang tak sakit kepala kita? Hilang. Itu benda yang fakta, benar. Tapi kita tak boleh kata, tuan-tuan, Nabi kata Panadol makan hilang sakit kepala. Tak boleh. Benda yang sama, betul puasa itu menyebabkan kita sihat, kita kurang konsum makan yang pelik-pelik, tetapi untuk nisbahkan kepada Nabi tidak dibenarkan. Ia haram sama sekali. Okey? Seterusnya kita masuk kepada perkara-perkara yang penting. Antara mungkin kita boleh, saya tidak memberikan perkara yang penuh, kebanyakan adalah sama. Cuma ada benda-benda yang menarik yang mungkin kita boleh kongsi. Antaranya adalah, kita tahu takrifan puasa adalah kita tahan diri, dan kita pun tahu dalam fuqaha menyatakan adalah puasa kita menahan diri daripada makan dan minum bermula daripada terbitnya fajar, iaitu solat subuh. Okey, jelas dah. Maka apabila kita kata kita nak makan lepas daripada semasa waktu imsak, maka ia tidak ada masalah. Okey, ia tidak ada masalah. Antara perkara yang penting yang saya ingin berikan, kadang-kadang orang terlepas pandang, antaranya rukun puasa ada 2 sahaja, iaitu niat, dan iaitu yang pertama kita tahan daripada perkara yang membatalkan puasa, dan yang kedua kita pergi kepada kita berniat. Apa sahaja yang haram kita jangan buat. Kita jangan makan dan minum, kita jangan menyebabkan perbuatan tersebut yang membatalkan kita berjima' dengan isteri, tak boleh. Tapi kita tanya, boleh ataupun tidak kita cium isteri? Ataupun mubasyarah, kita buat perkara-perkara yang selain daripada jima'. Okey? Boleh ataupun tidak? Kadang-kadang kita pelik, masyarakat kita dia terlalu stick. Sedangkan dalam Sahih Bukhari, tentang akan tengok Nabi SAW dalam keadaan puasa, Nabi cium isteri Nabi dan mereka ketawa. Tapi isunya dalam hadis yang lain adalah kalau kita boleh kawal diri. Tak boleh kawal diri, kita pun tahu tak boleh kawal, jangan. Sebab datang kepada Nabi 2 orang. Yang pertama, satu orang itu dia muda, dia jumpa dengan Nabi, dia kata, uqabbilu zawji wa ana saim. Yang muda ni, yang tua datang dulu, uqabbilu zawji wa ana saim, aku cium isteri aku puasa. Nabi tengok yang tua ni, dia berkata, okey, na'am, boleh. Datang pula yang muda, dia kata, uqabbilu zawji wa ana saim, aku cium isteri aku puasa. Nabi kata, la, tak boleh. Para sahabat pelik tengok, pasal apa tadi boleh, ni boleh, tak boleh pula. Dalam riwayat yang banyak Nabi kata, inna syaikha yamliku irabatah, sesungguhnya yang tua itu dia berdapat kawal nafsu dan juga keinginan syahwat dia. Tapi kalau yang tua pun tak boleh, dia haram lah. Okey, kalau yang tua pun tak boleh, isunya bukan tua atau tidak, dia boleh kawal diri dia. Azan.
Allah, Allah. La ilaha. Yang pertama adalah kita menahan daripada perbuatan yang membatalkan puasa, daripada bermulanya azan subuh sehinggalah kepada senang azan maghrib. Mungkin lebih mudah. Maka kita tahan dan sebagainya. Dan bukan semua perkara yang kita buat itu, dan bukan strict sangat Islam. Tuan-tuan akan jumpa ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrim. Nabi berbekam sedangkan Nabi berpuasa dan juga berihram. Sebab itu daripada hadis ini para ulama sebut, kalau kata dia nak pergi umrah dia kena cucuk, tak batal puasa dia. Okey, contoh kita ada masuk benda dalam mata, habuk sakit mata kita merah, kita titik air mata, tak batal. Kita jangan jadikan Islam ini terlalu radikal, semua benda batal. Okey, ada benda kita terpaksa masukkan untuk keluarkan benda yang tak patut, ia tidak membatalkan puasa kita. Dan ia mungkin memerlukan kepada satu mungkin sesi khas untuk kita pergi go through one by one apa isu-isu dan kenapa ia dibenarkan. Saya tak mau bagi ia hanya surface, sebab saya akan jadi macam biasalah, kata haram yang ini boleh tanpa ada nas. Bahkan kemungkinan kita perlukan kepada bagaimana proses itu berlaku, mana hadis, mana Quran yang membenarkan dia. Okey, yang kedua adalah niat. Niat saya sebut dahulu, niat bukan perkara lafaz. Niat adalah perbuatan hati. Lafaz hanya membantu. Kalau kita contoh di masjid, kita hanyalah nak bantu mungkin yang tak pernah tahu bagaimana nak berniat puasa. Ini untuk niat puasa ni, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan. Yang semua ni untuk orang yang baru belajar sahaja. Yang kita dah lama tahu dan kita tahu dalam ialah urusan hati, ia tidak memerlukan kepada kita lafaz. Tuan-tuan boleh buka dalam fiqh sunnah, kata Said Sabiq, saya quote perkataan Said Sabiq rahimahullah dalam fiqh sunnah. Dia menyatakan puasa itu sah apabila niat dilakukan bila-bila dari malam, tidak menjadi syarat untuk melafazkannya kerana ia adalah perbuatan hati, tidak termasuk dari urusan lisan iaitu lidah. Sesiapa yang bersahur, dia bangkit nak makan sahur tadi di hujung malam, kerana itu memaksudkan dia bahawa untuk mahu berpuasa dan bertakarrub kepada Allah dengan puasa, maka pada hakikatnya dia telah pun berniat. Kita bangun pukul 5, kita masak, takkan kita kata saya masak ni suka-suka, memang hobi saya, bangkit pukul 5 kemudian saya tidur balik. Tak ada.
memang kita masak untuk makan sahur, maka kita telah pun ada niat. Kita kata, saya terlupa lah ustaz nak lafaz malam tadi. No, you dah tahu nak puasa, ya you sudah pun berniat. Okey, sedikit pada masa. Dan seterusnya adalah keadaan, ada 3 keadaan orang yang Allah Ta'ala benarkan dan Nabi benarkan dia tidak berpuasa di dalam Ramadan. Okey, dulu ketika saya berada di UK, situ ada Olimpik. Jadi atlet kita datang ke, saya di London, jadi dia datang ke London untuk menjadi partisipan ataupun atlet mewakili Malaysia di Olimpik London. Maka kadang-kadang ada satu orang atlet Malaysia lomba basikal, dia sedang nak mula basikal dan dia minum, dia pusing nak. Lepas tu time tu ada TV shoot pada dia dan orang marah pada dia, tak puasa, teruk, macam mana meninggalkan puasa pada Ramadan. Tuan-tuan, dia datang daripada Malaysia ke UK, jarak dia 10,000 batu. Allah kata dalam Quran, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang berpuasa, siapa yang berpuasa tapi dia sakit ataupun dia bermusafir, dia travel, maka hari yang dia itu sakit dan dia tu bermusafir, hari itu digantikan pada hari-hari yang lain. Sekarang ini dia musafir ataupun tidak? Dia musafir. Quran kata dia musafir, dia boleh buka puasa ataupun tidak? Boleh. Tapi persoalan dia, orang akan kata, ustaz, zaman ni pergi sana naik kapal terbang, apa susahnya? Tak letih apa pun. Kita akan tengok nanti. Okey? Isunya adalah bukan you letih ataupun tidak, tetapi apabila tuan-tuan muslimin muslimat pergi memulakan safar yang boleh menjamak dan mengkasarkan salat, maka di situ Allah benarkan untuk kita tidak berpuasa. Sama ada kita letih ataupun tidak, tetapi perjalanan itu telah mengeluarkan kita daripada zon selesa. Kita rumah di Meru, kita pergi ke Kelang, tayar kereta kita pecah, kita boleh telefon adik-beradik, anak dan sebagainya tolong kita. Kalau kita rumah di Meru, kita pergi sampai mungkin ke Kelantan dan sebagainya, kita tak tahu siapa nak bantu kita. Ataupun dalam negara Islam mungkin lebih mudah lah. Kalau negara bukan Islam, kita tak tahu di mana nak makan yang halal dan sebagainya. Kerana itu Allah membenarkan orang-orang yang bermusafir untuk berbuka puasa. Okey? Ia bukan kata kerana dia letih, kerana dia jauh dan juga dia susah. No. Itu tidak disebutkan dalam hadis. Hadis kata, dan Quran kata dia mula safar ala safar. Bukan dia letih. Quran kata dia berada di atas safar. Once you bermusafir, dapat kelepasan ini. Okey? Ada 3 keadaan orang yang dapat pengecualian. Yang pertama, sesiapa yang diberikan rukhsah dan dia hanya perlu qada. Saya akan memberikan pandangan sedikit berbeza dengan pandangan setempat. Saya akan buktikan ataupun bagi tahu kenapa ia berbeza. Okey? Pandangan ataupun siapa yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa tapi dia qada, dia hanya perlu qada. Pertama, orang yang sakit tu tadi, dan yang kedua orang yang bermusafir. Di dalam Al-Quran sebut, okey, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Mana nak rujuk ni? Dalam suratul Baqarah ayat 185. Allah kata siapa yang sakit dan siapa yang di atas safar, maka bilangan hari yang dia tinggal itu pada hari-hari yang lain. Sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang boleh memudaratkan sekiranya dia berpuasa. Tiba-tibalah kita kata sakit, jalan-jalan terkoyak sikit lah, cala kulit kita. Sakit ustaz, saya ni tak boleh puasa kot. Allah kata sakit. No. Sakit itu once kita puasa, contoh kita demam. Kita demam. Bila kita demam ini kadang-kadang kita dehydrate, kita kekurangan air. Orang demam dia perlukan untuk kurangkan suhu badan dia kena consume fluid ataupun air yang banyak. Maka dia kena minum. Dia tak boleh tunggu 12 jam baru dia minum, akan rosak badan dia. Maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa, dia ganti itu nanti. Okey? Juga kalau kata kita puasa, bangkit subuh tadi kita makan elok. Tiba-tiba lepas zuhur tak tahu kenapa kita jadi terlalu letih, nak bangun pun payah, nak salat pun tak boleh. Sedangkan kita tadi elok. Maka kita dibenarkan, kita keletihan yang melampau, kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Allah tak suruh kita bunuh diri kita, rosakkan diri kita.
Okey? Dan orang yang sakit tapi dia kata tak apa, saya boleh tahan, puasa dia sah, tetapi di kalangan fuqaha kata dia makruh kerana Allah telah berikan pelepasan. Okey, Allah telah berikan dia pelepasan. Dalam hadis kata Hamzah ibn Amr al-Aslami dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia kata, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku dapati aku mempunyai kemampuan untuk bermusafir, untuk berpuasa ketika musafir. Adakah itu satu kesalahan atasku untuk puasa? Nampak sebab asalnya Nabi suruh buka. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah rukhsah, kelonggaran daripada Allah. Sesiapa yang mengambilnya maka sesuatu yang baik. Sesiapa yang suka untuk berpuasa maka tiada salah baginya. Boleh tak kita kata, hang ni, engkau ni sikit pun tak boleh tahan. Apa punya manusia macam ni? Muslim apa ni tak kuat iman? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih, kata Anas, aku bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Orang berpuasa tidak mempertikaikan yang berbuka, dan yang berbuka tidak mempertikaikan yang berpuasa. Jadi tidak menjadi perkara yang baik kita kata kat orang yang buka puasa, sebab Allah telah berikan dia untuk buka puasa ketika bermusafir. Tuan-tuan, di dalam perang Badar pada bulan Ramadan, bukan semua sahabat berpuasa, tuan-tuan. Setengah ustaz dia akan kata, tuan-tuan, ini tengok lemah sangat ni, kita tak makan 4-5 jam, sudah tentu kita lemah. Tak adanya orang tak makan 7 jam kita, oh saya kuat lagi ni, saya puasa jadi saya kuat. Tak. Dalam bulan Ramadan ketika berlakunya Badrul Kubra, para sahabat sebahagian besar daripada mereka tidak berpuasa. Ini fakta, disebutkan di dalam hadis dan riwayat sejarah yang sahih. Bukan semuanya. Bahkan dalam ada satu perjalanan kata para sahabat, kami bergerak dengan Nabi yang puasa 2 orangnya, Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah, yang lain tak puasa. Sebab tu bila kita bermusafir, kita memang memerlukan musafir tersebut, okey, maka kita dibenarkan untuk buka puasa. Janganlah kita kata, oh aku ada kereta elok, rasanya hari ini malas lah nak puasa. Kita cipta, kita saja drive sampai ke 100-200 km kita buka puasa. Okey, dengan sebab kita memang mencari sebab tersebut, ia tidak dibenarkan. Memang bermusafir kita nak balik kampung ke, kita ada urusan kerja, meeting ke, ia dibenarkan oleh syarak. Kedua, berpuasa ke ataupun tidak berpuasa lebih afdal. Saya ni dah berpuasa, saya rasa macam boleh. Macam mana saya nak pilih ni ustaz? Jabir menyatakan daripada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW keluar ke Mekah pada tahun pembukaan Mekah, Fathu Mekah. Nabi keluar daripada Madinah pergi ke Mekah pada bulan Ramadan. Nabi berpuasa sehingga sampai ke Qura Al-Ghanim. Orang ramai turut berpuasa, lalu diberitahu kepada baginda, sesungguhnya puasa telah membebankan orang ramai, mereka sedang menunggu apa yang engkau lakukan. Lepas salat asar, Nabi minta sebekas air dan Nabi minum, dan para sahabat semua buka puasa. Bukan kata, asar dengan maghrib berapa jam je lagi. Tuan-tuan kena tahu, kadang-kadang dia bukan sama. Tahu ni Denmark dan Eropah antara kawasan dia sama musim panas. Denmark tak salah saya dia berpuasa sehingga 19 jam. Dulu saya buka subuh pada 3.30 pagi, kami buka puasa pada 9.30 malam. Okey, 3.30 pagi subuh dah mula, 9.30 malam baru maghrib. Tahan? Tak ada masalah pun. Dia kadang bila mungkin tempat tu mungkin sejuk dan sebagainya, tak terlalu panas macam kita. Okey. Tapi kalau kata tak larat, tak apa, dibenarkan untuk buka puasa. Jadi siapa yang bermusafir, mana yang boleh? Kata pandangan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan puasa musafir afdal bagi yang benar-benar mampu. Yang takut ataupun bimbang, maka afdal bagi dia untuk berbuka puasa. Kata Al-Imam Syaukani, kalau dia puasa time musafir boleh menimbulkan riak dan takabur, maka buka puasa lebih baik bagi dia. Okey? Persoalan yang kedua, contoh kita hendak bermusafir pukul 10 pagi. Kita nak musafir, kita tahu musafir itu akan pergi kepada 300 km. Kita duduk di Johor, kita nak balik ke Perlis. Okey? Jadi saya nak buka puasa ni bila? Tunggu nanti ataupun tunggu ujung tu ataupun bagaimana?
Oleh yang demikian, sama ada lepas daripada itu baru nak buka puasa atau macam mana? Kata Muhammad ibn Ka'ab, dia menemui Anas bin Malik. Okey, dia menemui Anas bin Malik pada siang bulan Ramadan. Anas bin Malik ini dia siap-siap nak pergi keluar, nak bermusafir. Dia nampak dia punya tunggangan unta dan sebagainya dah siap. Dia minta makanan pada sebelum dia bermula daripada musafir dia. Dan Muhammad bin Ka'ab tanya, sunnah ke ni? Anas bin Malik kata sunnah. Bermaksud sama ada kita nak buka nanti lepas kita dah jalan, ataupun sebelum daripada itu kita tak puasa pun ia dibenarkan, ada dalam hadis. Yang kedua, rukhsah untuk tidak berpuasa, dia tak puasa tapi dia hanya bayar fidyah. Ada dua keadaan: orang tua pesakit yang tiada harapan tiada harapan dah, dia memang sakit, mungkin dia kanser dan sebagainya, dia kena ambil ubat hari-hari. Orang tua umur dia mungkin 70-80 tahun, kalau katakan dia tak larat, ada yang larat alhamdulillah, kata 70-80 dia tak larat, kalau kata suruh pada bulan lepas pada Ramadan pun dia memang tak mampu, maka dia perlu hanya membayar fidyah. Berdasarkan ayat Al-Quran dalam ayat 184 suratul Baqarah, Allah kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang tak larat dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Okey? Persoalan yang menarik yang beberapa perkara sebelum kita habis, bagaimana ibu mengandung dan ibu menyusukan anak. Okey? Dia mengandung, dia menyusukan anak, kalau dia tak makan, dia tak minum, okey, trimester first and second tu takut dia ni menjejaskan bayi dia. Okey? Ada pandangan masyhur dalam masyarakat kita, kalau dia takutkan diri dia dan diri anak tu, dia kena apa? Dia kena ganti dan dia kena bayar fidyah, bukan? Simak tahu. Kalau dia takut untuk diri dia dan juga anak tu, dia kena bayar dua, iaitu dia kena fidyah dan dia kena ganti. Para ulama terbahagi kepada tiga. Menyatakan pandangan yang pertama adalah ia hanya fidyah tanpa ganti puasa. Pandangan Ibn Abbas dan pandangan Ibn Umar. Dia yang menyusukan anak, ataupun sama ada dia takut diri dia sahaja ataupun dia takut anak dia sekali, dia hanya perlu bayar fidyah. Pandangan Ibn Abbas dan Ibn Umar. Kerana Allah kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dia tak tahan, dia tak mampu, maka dia bayar fidyah. Pandangan pertama. Pandangan mazhab Abu Hanifah, Abu Ubaid dan Abu Thawr kata dia ganti saja. Mereka menganggap bahawa itu termasuk dalam sakit. Allah kata wa man kana maridan aw ala safar, siapa yang sakit dia ganti. Okey, itu pandangan kedua. Pandangan yang ketiga pada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kata kena dua-dua. Kena dua-dua. Saya memilih pandangan pertama dan kedua, bukan pandangan ketiga. Pandangan pribadi saya. Sama ada ibu tadi bayar fidyah sahaja atau bayar ganti puasa saja. Sebab untuk kata buat dua-dua tidak ada nas. Quran buat berbeza, yang tak larat dan yang sakit. Dia membezakan antara dua. Quran tidak gabungkan. Okey? Contoh, saya tak puasa pada hari kedua, ketiga, malas nak puasa. Saya tak puasa. Jadi pada bulan selepas Ramadan saya perlu buat apa? Saya perlu ganti. Saya perlu bayar fidyah ataupun tak? Tak perlu. Bagi orang yang tinggal dengan sengaja, wajib bagi dia menggantikan puasa. Betul? Dia hanya perlu ganti saja. Memang masyhur. Wah, aku tinggallah saja. Kita kena ganti saja. Tamam. Yang kedua, saya nak tanya, kenapa orang yang buat dosa tinggalkan puasa dengan sengaja hanya menggantikan, tiba-tiba ibu yang rahmat dia sebagai seorang ibu takut kepada keselamatan anak kena buat double? Perkara ini tak logik. Betul? Dia ini melunaskan fitrah seorang ibu mengandung dan menjaga anak, tiba-tiba dia kena buat double. Okey? Di kalangan fuqaha tak terima benda ni. Oleh itu saya bawa kepada satu kesimpulan, sama ada dia ganti ataupun bayar fidyah. Okey? Dan yang terakhir, orang yang diwajibkan tidak berpuasa tapi tidak diwajibkan ataupun diwajibkan tidak puasa tapi wajib ganti adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Itu semua tahu. Okey, seperti mana hadis Aisyah kata kami mengalami haid di zaman Nabi SAW dan kami diarahkan mengqadakkan puasa tanpa mengqadakkan salat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Itulah serba sedikit berkaitan dengan dua
perkara, iaitu bagaimana kita deal dengan puasa, jiwa dan perasaan kita tunduk. Dan yang kedua, bagaimana kita mengamalkan tuntutan puasa itu seperti mana, ataupun physical nature kepada puasa itu mengikut sunnah ataupun arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu dulu, dan insya-Allah kita berjumpa pada kuliah yang akan datang sekiranya ada rezeki. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jal memberikan kesempatan kita dalam Ramadan. Allah merezekikan kita hidup dalam Ramadan, sihat dalam Ramadan, beribadat dalam Ramadan, dan kita mampu diterima dalam Ramadan itu amal ibadah kita, dan Allah menjadikan kita jauh daripada neraka dan mentakdirkan kita menjadi sebahagian daripada ahli syurga Allah Azza wa Jal. Nas'alullah yaj'alna wa yaj'alakum alladhina ittaba'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nas'alullah yaj'alna minal muttabi'i bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.